الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita sama-sama rafak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada malam ini setelah setahun kita tidak berjumpa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita memenuhi masa seminggu menunggu waktu Isyak ini dengan sama-sama membincangkan kalam Allah Subhanahu wa taala daripada Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh dan disusun oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Baik, kita sampai muka surat yang ke berapa? 274, masih lagi bercerita tentang surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, satu surah yang glamour, bahkan satu surah yang menentukan, bercerita tentang suatu masa, bahkan dalam masa itu masa yang sangat istimewa, yang kita disunatkan bahkan dengan sunat muakkad, sunat yang dituntut untuk mengerjakan solat sunat Ad-Duha. Satu solat sunat yang tidak dilakukan pada waktu yang lain. Kalau solat hajat, solat sunat istikharah, solat sunat taubat, kita boleh lakukan bila-bila masa, siang ke malam ke pagi. Tapi solat sunat duha ini tak adalah orang buat malam, tak adalah orang buat waktu senja, tapi dia dibuat pada waktu Ad-Duha. Baik, kita terus berkenalan dengan surah Ad-Duha, surah yang diturunkan di Makkah, mengandungi 8 ayat hari itu. Masih lagi bercerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Kalau sebelum ini surah Al-Lail, Allah bersumpah dengan waktu malam. Hari ini kita bercerita pula tentang Allah bersumpah dengan waktu siang, khususnya waktu Ad-Duha. Kelebihan surah Ad-Duha ini seperti mana yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berpendapat sunat takbir dengan menyebut Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar setelah membaca surah Ad-Duha, dan penghujung surah-surah seperti surah Ad-Duha. Al-Qurra juga menyebutkan surah ini, katanya apabila wahyu tertangguh lama tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian muncul malaikat membawa surah Ad-Duha yang lengkap kepada Nabi, maka baginda pun bertakbir. Takbir Nabi menerima surah Ad-Duha ini menggambarkan kegembiraan, sukacitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab lamanya terputus wahyu, lama tak dapat ayat-ayat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali dapat ayat cinta, bertakbir dengan takbir. Apa? Allahu Akbar. Jadi kita pun apabila membaca surah Duha ni, selesai baca surah Duha, kita disunatkan bertakbir. Tapi tak payahlah takbir kuat pun lah, macam hero kita ni, takbir sendiri-sendiri sudahlah. Habis surah Duha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi tiba-tiba dia bertakbir kuat-kuat, orang pun terperanjat berono tu. Rupanya baru habis surah baca duha.
Allahu Akbar. Dan tak disunatkan takbir kalau dalam solat. Ini ketika tilawah saja, ataupun ketika kita bertadarus, ataupun khatam Quran. Disunatkan takbir selepas membaca surah Ad-Duha sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kenapa nak takbir? Kenapa baca surah Ad-Duha pula takbir lah? Saja je. Janganlah jawab saja, kan dah belajar ni. Cerita macam ni. Nabi dulu terputus terima wahyu lama. Tiba-tiba dah lama tak dapat wahyu, dapat datang surah Ad-Duha oleh malaikat Jibril, Nabi gembira. Jadi itulah asbab Nabi bertakbir. Ibnu Katsir juga mengulas bahawa sanad hadis yang meriwayatkan perkara ini tidaklah disebut sama ada hadis itu sahih ataupun dhaif. Martabat hadis tidak diketahui pula, tapi kalaupun dhaif masih lagi kita guna pakai untuk fadail a'mal, untuk kelebihan-kelebihan beramal. Bahkan surah Ad-Duha ini bukan sekadar surah yang menghilangkan kerinduan Nabi kepada wahyu, bahkan bercerita pula tentang kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dalam surah ini. Jadi double kegembiraan Nabi bila menerima wahyu surah Ad-Duha, bukan sekadar terima wahyu yang dah lama tak terima, tapi Allah bercerita nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi. Apakah nikmat yang dikurniakan Allah kepada Nabi dalam surah Ad-Duha? Kita sambung minggu hadapan. Kita tengok pada malam ini sama-sama. Doreh bonda nak pergi kuliah. Baik, kita baca sama-sama sehingga habis. Seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Jadi bila fala tanhar, kita ismamkan sedikit mulut sebab ra sebelumnya berbaris atas, jadi dia tebal. Biasa baca fala tanhar, itu memang membayar lah baca macam tu. Tapi sebab kita dah mengaji dulu tajwid, fala tanhar. Wal duha, kita lebarkan mulut dulu. Jangan kita dah awal-awal kita dah moncongkan mulut. Wadduha, salah. Waw di atas wa, bukan waw di atas wa.
Tapi sebab dia lama duduk bayar, dia tak dapat nak lebar mulut dia. Jadi wadduha salah. Wadduha. Okey. Betul lah tu, cuma suara tu tak berapa nak keluar nak dengar Ada tu yang maiming cenekir macam tu. Baik, kita tengok apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama, wadduha, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Sepenggalahan naik ni sekira-kira 18 minit daripada syuruk. Ada yang kata 28 minit, tapi biasanya kita gunakan 18 minit daripada waktu syuruk. Itulah dia waktu duha. Kalau syuruk kita lebih kurang pukul 7 6 minit, kita campurlah 18 minit, dah masuklah waktu duha tu. Itu dah dianggap sebagai sepenggalahan naik ataupun segalah lah. Kita kata matahari segalah. Dia pun carilah galah, dibantai ukur matahari tu. Sorry kerja macam tu. Sepenggalahan ini sekira-kira setengah jam lah daripada waktu syuruk. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Kita akan tengok tafsiran dia nanti. Sekarang ni kita tengok terjemahan saja. Walaili idza saja, dan demi malam apabila menjadi sunyi. Saja ni sunyi. Siapa nama saja sunyi. Kalau ni 9 jadi sajo. Janganlah sebut sajo. Walaili idza sajo. Jangan. Ini ayat Allah. Walaili idza saja, dan demi malam apabila dia sunyi. Malam ni biasa sunyi. Kalau malam bising, itu di luar fitrah. Dibantai bergonjeng, dibantai nari zapin, dibantai berkaraoke. Itu bukan malam yang fitrah. Malam fitrah Allah kata saja, dia sunyi. Allahu Akbar. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Ini ayat yang memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah lama tak terima wahyu ni, tertanya-tanya, apalah lama Allah dah benci aku ke? Rasa rindu. Macam dah lama tak dapat surat daripada kekasih dia, kita dah sebut dulu. Lama abang tak hantar surat. Abang soja masuk hutan tapak bumi. 2 bulan tak menghantar berita. Sekali datang surat, pin postman datang. Buka surat, menabi bodak turun daripada surat tu. Riang, belum maco lagi tu. Dah dapat surat, cium surat, melokek bodak ke hidung, riang sebab dapat surat. Apatah lagi wahyu, Nabi menerima wahyu. Allah kata Allah tidak sekali-kali meninggalkan kamu, tidak pula benci kepadamu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dari kehidupan dunia ini. Dah mula dah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang matlamat. Sebelumnya Allah cerita tentang alam, tentang hujan, tentang planet, tentang siang, tentang bintang, supaya kita berfikir tentang kewujudan Allah. Bila dah manusia mula memikirkan akan ada suatu kuasa yang maha hebat yang menciptakan langit, bumi dan maya pada ini, Allah dah mula menetapkan matlamat manusia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Khair, lebih baik. Akhirah khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Macam kita sebut as-salatu khairum minan naum. Khair di situ bermaksud lebih baik. Solat lebih baik daripada melansit. Kan best kalau kita terjemahkan azan.
So pagi azan, siapa azan cuba terjemahkan. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Ramai yang datang. Baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu, lalu kamu akan redha, yakni berpuas hati. Satu, yang pertama, Allah beritahu Nabi akhirat lebih utama. Yang kedua, satu jaminan daripada Allah, Allah akan kurniakan sesuatu kepada Nabi yang kau pasti akan suka. Abang dia pun telefon, apa ada kat rumah? Tak ada apa. Sekarang abang singgah secret recipe. Wah, kita pun riang lah hati kita. Rupa jawab balik sudu secret recipe lah. Pula ingatkan tadi kek yang merah-merah tu, red velvet tu. Rupanya dah makan lah kat situ, bawa air sudu balik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kepada Nabi satu jaminan yang kamu pasti akan redha. Jadi Nabi tertanya-tanya, apakah benda yang Allah nak bagi ni? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Jadi Nabi diberitahu oleh Allah, bahkan nikmat yang Allah nak bagi itu Allah dah bagi lama dah. Bukankah dulu kau seorang anak yatim yang tak punya apa-apa, tapi sekarang ini kau seorang Nabi. Kau telah punyai segalanya. Kau seorang yang maksum. Kau seorang yang kurniakan oleh Allah mukjizat. Umat yang baik. Bahkan satu jaminan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kehilangan arah, lalu dia memberikan petunjuk. Jadi sebelum Allah bagi sesuatu pun Allah dah bagi lama dah. Dulu tak tahu Tuhan, dulu tak tahu syariat, dulu berhadapan dengan orang-orang musyrikin yang sembah berhala, tak ada arah, bejat akhlak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fahada, bagi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Adapun terhadap anak yatim, fa ammal yatima fala taqhar, dia mendapati seorang yang serba kekurangan lalu dia memberikan nikmat yang mencukupi. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku kejam. Jadi bukan kerana sahaja Nabi ni anak yatim kita perlu menyantuni anak yatim, tetapi bahkan suatu arahan daripada Allah, fa ammal yatima fala taqhar, jangan berlaku kejam kepada anak yatim. Tapi memanglah kadang-kadang anak yatim ni dia nakal sikit, ya. Tapi kerana dia seorang anak yatim, kita tidak boleh berlaku kejam kepada dia. Kita kena menyantuni dan memimpin dia, sebab dia tak ada mak ayah dah. Dia tak sama dengan anak yang ada mak dan ayah. Dari sudut perasaan, dari sudut emosi, dari sudut kehidupan dia itu sendiri pun sebenarnya berlainan daripada anak-anak yang biasa. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan orang oleh yang demikian dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah pula kamu mengherdik mereka. Tengah-tengah makan kat Johan Tom Yum, datang jual kelenda, datang pimpin bini dia buta, jual tisu. Kalau tak nak boli, kita cakap tolak baik-baik. Tengah-tengah makan dekat Pulau Cantik, datang berada jual minyak wangi tu. Assalamualaikum tuan. Kita tengah makan ni. Tapi kalau tak beli, tak boleh cakap elok. Jangan herdik dia. Bahkan dia tak minta-minta pun.
dia jual. Apatah lagi yang meminta-minta ni, bagilah, jangan kedekut. As-sadaqatu raddul balaya, kata Nabi. Sedekah ini menghapuskan bala. Minggu lepas ada seorang makcik ni, cerita sikit. Makcik ni dia ada emas. Emas dia selonggok ni. Ada situ golang, ada rantai, ada cincin, banyak lah. Selonggok macam sana selonggok. Dia kata emas ni 4 kali hilang 4 kali jumpa. Dia tak pakai pun sebab dia dia tak biasa pakai, sebab dia dulu bertugas sebagai anggota beruniform. Jadi tak boleh nak pakai sangat. Jadi bila dah terbiasa tak pakai, dia akhirnya dah tua pun tak pakai. Jadi hati dia tak tenang. Kemudian dia sakit. Bila dia sakit, dia sedekah harta dia, hilang kesakitan dia, sehat dia. Wah, jadi dia merasa sendiri nikmat sehat itu selepas dia bersedekah. Akhirnya hari itu dia panggil jawatankuasa Darul Widah. Dia bagi semua emas dia kepada Darul Widah. Dia wakafkan emas dia kepada Darul Widah. Subhanallah. Jadi siapa yang ada omeh kat rumah tu, berilah saya. Oh pula rupanya. Jadi nanti hilang kesakitan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Manakala terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Nikmat Allah ni boleh sebut, Allah bagi aku macam-macam ya Allah. Bagi sehat, bagi lapang hati, bagi anak berjaya, sebut kepada Allah. Jangan sebut ke orang. Anak Dan kan, Eden kan, semua handa dia pula. Cik Taman ni pun dia paling handa sekali. Cerita kat orang tak payah. Kita menyebut-nyebut kepada Allah. Lepas sembahyang sebut, ya Allah, terima kasih ya Allah, bagi aku seorang suami yang baik. Walaupun gigi dia tak ada, tapi dialah suami paling bagus kat taman ni. Bersyukur. Dan suami pun bersyukur, ya Allah, terima kasih lah bagi isteri aku. Walaupun dia dah luguh ya badannya, dulu ada bentuk pula. Terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat Allah ni kita sentiasa sebut supaya apa? Ingatkan kita Allah dah bagi banyak ni. Maka fahaddits, kita bukan sekadar sebut, kita akan datang rasa syukur. Ya Allah, Allah bagi aku sihat, jiran aku tak sihat. Allah, aku bagi anak, ada jiran aku, ada adik-beradik aku tak ada anak pun. Walaupun anak aku tu macam Doraemon dah nampak, aku syukur juga sekurang-kurang ada anak. Ada orang lain tak ada anak. Dah PKP makan kau jual. Habis PKP macam Doraemon. Bukan orang sini, orang tempat lain. Jadi sebab turun ayat 1, wadduha wal laili idza saja, Bukhari dan Muslim setelah ini meriwayatkan daripada Jundub bahawa Nabi mengalami demam dan tidak dapat sembahyang pada waktu malam 1 ataupun 2 malam. Demam tak dapat nak sembahyang malam. Allahu Akbar. Kita tak demam pun hari-hari sembahyang malam. Nabi demam tak dapat sembahyang sehari ataupun 2 malam. Baginda rasa sedih. Kemudian datang seorang perempuan mengejek baginda dengan berkata, nampaknya syaitan yang selalu datang mengganggu kamu itu mungkin sudah pergi meninggalkan kamu. Kemudian Allah turunkan ayat, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa maksud perempuan tu? Bila dia dapat tahu Nabi tak dapat sembahyang malam, dia kata syaitan tu dah berjaya. Dia meninggalkan kamu sebab dia dah berjaya dah menggoda kamu supaya tak sembahyang malam. Jadi seolah-olahnya Nabi ni kalah dengan syaitan. Sebab syaitan ni memang kerja dia datang mengganggu. Tapi bila Nabi tak bangun malam ni, dah menang lah syaitan tu. Syaitan tu dah tinggalkan kamu. Seolah-olahnya Nabi kalah dengan syaitan. Maka lagilah Nabi sedih, sedangkan Nabi tak berjaya bangun malam sebab dia tak sihat. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Bukanlah Allah meninggalkan kamu dan bukanlah pula Allah membenci kamu. Allah banyak hikmah yang kita tak tahu kenapa Allah melambat-lambatkan kadang wahyu itu turun. Antara sebab supaya wahyu yang turun yang sebelum ni sabit dalam hati Nabi dan berjaya dihadam oleh para sahabat yang lain. Sebab tu dia berturun beransur-ansur. Kalau berterusan, barangkali ada di kalangan para sahabat tak dapat nak catch up, tak dapat nak hadam. Tapi bila lama sikit Nabi rasa rindu. Sa'id bin Mansur dan Al-Faryabi meriwayatkan daripada Jundub bahawa ia berkata pada satu ketika Jibril lewat membawa wahyu kepada Nabi. Maka orang-orang kafir menuduh dan berkata Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Jadi perkataan-perkataan itu datang sampai ke telinga Nabi. Lagilah Nabi sedih. Umpamanya tadi kekasih tak dapat surat lama dah. Mak apa cakap? Dia dah tak ingat dah kau dah. Dak perempuan sini Laila lawa. Wah, lagi dia merudum. Basah bantal menangis. Dah lah tak dapat surat, mak kau balak macam tu. Dia dah tak ingat dah kau dah. Padahal kau pula. Jadi seolah-olahnya macam tu lah. Tuhan dia dah tinggalkan dia lah. Tak ada lah terima wahyu. Sedih Nabi. Maka Al-Hakim pula meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, katanya pada suatu masa agak lama Nabi tidak dikunjung oleh Jibril. Ummu Jamil isteri Abu Lahab pun mengejek sinis sambil berkata, yang cakap-cakap ni bukan orang lain, besan Nabi Ummu Jamil, bini kepada Abu Lahab. Kan tadi saya baca surah Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya yang membawa kayu api. Apa dia kayu api ni dah? Memercikkan api kebencian kepada Nabi dengan mengatakan, nampaknya kawan kamu itu telah meninggalkan dan memboikot kamu. Nampaknya Jibril tu tak datang dah tengok kau, dia dah boikot kau dah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Duha ini menempelak kata-kata Ummu Jamil. Jadi jangan pula terasa hati kalau ada yang nama Ummu Jamil sini. Memang kebetulan nama isteri Abu Lahab Ummu Jamil. Baik. Ibnu Jirir meriwayatkan pula daripada Abdullah bin Shaddad, katanya bahawa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi, pada pandangan aku Tuhanmu mungkin telah meninggalkan kamu. Kemudian turunlah pula surah ini. Satu riwayat lagi mengatakan Khadijah mengatakan mungkin rasa-rasa takut-takut, Tuhan telah meninggalkan kamu. Maka turunlah ayat ini. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar, hadis ini bertaraf mursal, bukanlah hadis yang sahih, manakala perawinya adalah siqah. Nampaknya baik Ummu Jamil maupun Khadijah masing-masing telah mengungkapkan perkara yang sama, cuma Ummu Jamil mengatakan dengan nada sinis, manakala Khadijah mengatakan dengan nada bimbang dan simpati. Walaupun perkataan hampir sama, Khadijah dengan Ummu Jamil, tapi niatnya berlainan. Ummu Jamil cakap untuk perli, cakap dengan sinis, sedang Khadijah cakap dengan nada simpati, dengan nada empati, dengan nada bimbang kepada Nabi SAW. Kesimpulannya, Jibril agak lewat datang mewahyu kepada Nabi, lalu orang-orang musyrikin mengejek baginda dan mendakwa bahawa Nabi telah ditinggalkan oleh Allah. Justru itu turunlah ayat surah Ad-Duha. Jadi kita tahu pada malam ini bila baca surah Ad-Duha dalam solat duha kita, ataupun kita jumpa hari-hari surah Ad-Duha, kita akan teringat, oh inilah surah yang menyebabkan Nabi gembira kerana lama bona dah wahyu tak turun. Maka selesai kita baca surah Ad-Duha, kita pun takbir Allahu Akbar.
Baik, firman Allah Subhanahu wa taala yang ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Atau berani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Awsat daripada Ibn Abbas, katanya Nabi SAW menyatakan, aku diperlihatkan negara yang akan dibuka oleh umatku selepas daripada ini, dan ia amat menggembirakan hatiku. Maka Allah menurunkan ayat, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripadamu daripada kehidupan di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan Nabi ni bukan sekadar mukjizat, tetapi juga kasyaf. Kasyaf ni Nabi boleh diperlihatkan dengan masa hadapan, diperlihatkan dengan gemilangnya negara Madinah, dengan terbukanya kota Konstantinopel, sampainya dakwah kepada kerajaan Rom dan juga Parsi, memperlihatkan kehidupan umat Islam dalam satu kehidupan yang sangat hebat di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walaupun kehidupan orang Islam selepas ini kehidupan yang baik, Allah mengingatkan Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka negara akhirat itu lebih baik daripada negara di dunia ini. Sebab tu masa tu Nabi kat Mekah lah. Kemudian Nabi bila pergi hijrah ke Madinah, Nabi buat masjid Nabi tu. Nabi sendiri yang angkat batu-batu dia. Masa tu ukuran masjid Nabi ni lebih kurang 20 kali 20. Macam khemah kita tu lah, khemah 20 kali 20 tu kan, dengan batu batanya. Apa yang menarik, masa Nabi angkat batu tu, Nabi berzikir. Antara zikir Nabi sebut, sesungguhnya kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kemudian Nabi minta ampun kepada Allah dosa-dosa umat dia setiap kali angkat batu. Jadi para sahabat yang mendengar, kita juga mengetahui cerita ni, nampak gaya Nabi SAW sentiasa dididik dan mendidik umat dia untuk tidak meletakkan dunia ini dalam hati. Walaupun ceritanya nak buat masjid, Nabi kata negara akhirat itu adalah negara yang lebih kekal, Nabi kata, dan negara akhirat itu negara yang lebih baik. Nabi tahu batu yang diletak ni tak akan kekal pun. Akhirnya hari ni kita tengok masjid Nabi tak tersegam indah. Mana pergi batu yang Nabi letak, Nabi tahu batu tu takkan kekal. Dan Nabi sentiasa didik hati dia bahawa negara akhirat itu adalah lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Ayat yang kelima pula, asbabun nuzul, ayat turun ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaan kepadamu, lalu kamu akan berasa redha dan berpuas hati. Al-Hakim dan Baihaqi Tabrani meriwayatkan daripada Ibn Abbas, menyatakan diperlihatkan kepada Nabi satu daerah yang dibuka oleh umat Islam, kampung demi kampung, maka ia sangat menggembirakan Nabi. Lalu Allah turunkan ayat ini, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaan kepadamu, lalu kamu akan berasa redha dan berpuas hati. Ini sebab turun ayat ni, seperti mana tadi Allah membuka pandangan Nabi sehingga Nabi dapat melihat negara-negara Islam yang Islam telah menakluki negara-negara tersebut, dan Islam telah menjadi anutan agama rakyat di negara tersebut, menjadikan Nabi berasa puas hati. Ini antara kegembiraan. Siapa tak gembira bila Allah bukakan pandangan ini, nampak masa depan umat Islam. Walaupun Nabi tahu Nabi tak sempat sampai kepada zaman itu, tapi Nabi telah diperlihatkan dengan kejayaan umat Islam. Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila sunyi, Tuhanmu sekali-kali tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Allah bersumpah dengan waktu duha, iaitu waktu matahari mula meninggi,
Di awal pagi, yang dimaksudkan di sini ialah waktu siang sebagai gandengan dengan malam. Allah bersumpah dengan waktu malam apabila ia mula tenang dan menyergap cahaya siang dengan kegelapannya. Allah bersumpah dengan kedua-duanya bahawa dia tidak memutuskan hubungan dengan Muhammad dan tidak pula meninggalkan dia. Allah tidak menghentikan wahyu dari Nabi kita dan tidak membenci Nabi seperti mana sangkaan sebahagian orang dan apa yang dirasakan oleh Nabi dalam hatinya. Kejadian ini menunjukkan bahawa Quran itu diturunkan oleh Allah. Sekiranya Quran itu dari Nabi, nescaya ia tidak akan terputus ataupun tertangguh. Nak tengok. Penangguhan turun Al-Quran itu, saya kata tadi, bukan sekadar untuk menjadikan para sahabat hadam ayat-ayat yang sebelum ini sampai, tetapi juga menjadi bukti. Bila walaupun orang musyrikin viralkan, Muhammad dah tak dapat wahyu, Muhammad dah ditinggalkan Tuhannya, sebenarnya dalam masa yang sama dia mengiktiraf bahawa Quran itu turun daripada Allah. Walaupun dia mengejek-ngejek Nabi, tapi sebenarnya dia mengiktiraf bahawa Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu hikmah yang kita sendiri tidak terjangkau di pemikiran kita. Macamlah ada beberapa billionaire yang viralkan kisah hidup dia, kisah rumah tangga dia. Walaupun orang tak suka, tapi dalam masa orang tengok, view untuk dia saja dah mendapat jutaan. Akhirnya dia dapat duit daripada YouTube dengan kerana view saja, walaupun view itu view yang negatif. Itu satu teknik, kita kata teknik, kita panggil teknik Rambo, ataupun jadi yang gila lagi teknik brutal. Dia akan buat saja apa-apa yang orang benci, yang penting view dia naik. Tapi Nabi taklah macam tu. Maksud saya tadi, orang kafir memviralkan bahawa Nabi tak dapat wahyu daripada Tuhan dia, Tuhan dia tinggalkan dia. Dalam masa yang sama sebenarnya mafhum mukhalafah dia mereka mengiktiraf bahawa Quran itu turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turun Al-Quran, turun surah Ad-Duha, memberi berita gembira kepada Nabi bahawa masa depannya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bayangkan ketika itu Nabi berada di Makkah dalam keadaan umat Islam dihina, ditindas, tak ada orang yang nak bela Islam ketika itu. Dia baru dapat Al-Quran dalam keadaan Ummu Jamil, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal sedang mengerjakan orang Islam ni. Seolah-olah tak nampak masa depan Islam di Makkah ketika itu. Tiba-tiba turun ayat, Allah buka pandangan Nabi tentang kehebatan umat Islam. Bukan sekadar Nabi berasa gembira, tetapi menjadi teguh keimanan, yakin akan pertolongan Allah. Lepasnya apa juga cobaan, dugaan, mihnah yang datang kepada Nabi, Nabi sedikit pun tidak berasa gentar, sebab Nabi dah tengok dan nampak, dah tahu akan datang Islam. Begini-begini hebat dia. Jadi kita, Allah tak bagilah kasyaf, Allah tak bagilah kita mukjizat sebagaimana Nabi, tapi kita dipimpin oleh Nabi SAW dan juga Al-Quran. Allah dah beritahu, sekian buat, sekian dapat. Kehidupan akhirat lebih baik, begini jahat, begini balasan. Jadi kita beriman dengan perkara ini, kita juga terselamat daripada kejahatan-kejahatan ataupun kerosakan-kerosakan dunia ini, apatah lagi kerosakan akhirat, dengan dipandu oleh wahyu dan juga pimpinan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah semua orang Allah nak buka pintu, buka mata dia ni, perlihatkan dengan masa hadapan kita. Kalau macam tu senang itu. Tapi cukuplah kita beriman, kita diuji dengan keimanan kita kepada Nabi yang dah tak ada, kesusahan kita mempraktikkan hukum hakam agama kita ini, supaya kita terpandu dengan Al-Quran dan juga Sunnah, supaya kita terselamat daripada ancaman menjadi bahan bakar neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga suatu kemenangan dan juga keberuntungan kepada kita setelah kita mendapat pimpinan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita dah masuk dah waktu isyak. Seperti mana saya sebut tadi, kita sanggup sampai di situ dulu. InsyaAllah akan datang kita akan masuk apakah tafsiran sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, muka surat 277. Sebelum saya akhiri, seperti mana saya sebutkan kepada pengurusi, saya dah bawa face mask ni. Siapa yang berkenan nanti boleh jumpa di kereta. Yang dewasa RM15, yang kanak-kanak RM20. Promosi sehingga akhir September. Kita tangguhkan dengan doa khatam Al-Quran seperti biasa, tasbih kafarah dan surah Al-As sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا العالمين. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.